Okay, if you boleh dengar suara I, tolong type 1, seorang pun cukup lah. Kan? Kalau boleh dengar suara, kalau tak boleh dengar, type 2. Okay, 1 nampaknya berjaya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hari Jumaat 25 hari bulan 10. Sekejap je Oktober nak habis kan? Rasa macam baru je pergi YL punya anniversary 10 hari bulan 10. Tapi sekarang dah 25 dah, maknanya dah 15 hari berlalu. Kan? Apa tak aku buat 15 hari tu? Kita boleh tanya soalan tu. Okay, so malam ni kita nak bercakap lagi tentang hormon yang uh, berkaitan dengan weight gain ataupun weight loss. Kenaikan berat badan ataupun penurunan berat badan. Okay. Untuk tu I nak kena, can you see my screen? Boleh see my screen tak? Boleh tak tengok alamat macam hang lah. Tengah hang. Okay, boleh see my screen ke tak? Tak nampak tak boleh. Okay. Sekarang boleh nampak tak? Okay, I tak nak Dah benda lain. boleh. Okay, boleh Okay, kejap. Ni berapa persen nak buat yang bagi dia lawa ni? Okay, excited tak korang nak belajar tajuk ni? Masih ada satu. Okay. Tapi kita tak baca doa lagi. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman zakiyya wa zakkirni bima nasit. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Okay. Semoga apa yang saya nak sampaikan hari ini memberi manfaat kepada sesiapa yang mendengar. Terima kasih sebab sudi masuk 70 orang. Okay, so hari ini kita nak belajar tentang weight gain dan kaitan dia dengan hormon lagi. Dan untuk kali ini kita akan tengok apa hormon yang terlibat. Alright, so siapa excited? Cuba angkat tangan. Excited. Excited pokok ada berkaitan dengan diri sendiri kan. Betul tak? I masa buat all this slide kan daripada last week lah macam aku. Kan so tak cakap kat orang lain lah, cakap kat diri sendiri sebenarnya. Okay, so this thing adalah benda-benda yang I belajar dari mula-mula I ambil tahu pasal hormon ni apabila I pergi jumpa Sky Hill Clinic. Sebab Sky Hill Clinic adalah satu klinik yang memang jaga hormon lah, yang memang dia ambil tahu pasal hormon. Okay, lepas tu semua doktor kat situ I akan interview dan tanya soalan dan I akan masuk, diorang ada buat kelas juga untuk klien, so I banyak masuk kelas diorang and then I read books yang diorang cadangkan. Kemudian masuklah podcast segala-gala doktor yang ada and then I come out dengan apa yang I boleh buat dengan yang living punya products. Okay. Okay, so untuk hari ni, kejap nak tanya ni, familiar tak gambar ni? Familiar tak gambar ni? Okay, mula-mula aku nak kurus, dia dah bersedia ni, dia nak buat mula macam nak buat push up kan. Lepas tu dah nampak macam nak buat plank pula. Lepas tu tiba dah tak larat nak buat plank pun tak larat, nak buat push up pun tak larat. Okay, aku nak kurus. Okay. Pasti kurus. Akan kurus. Lepas tu tak larat, esoklah aku kurus. Kan. So gambar ni I rasa macam sangat kelakar sebab masa I tengok gambar ni, I rasa macam ya, macam aku je. Kan, so memang dia macam spot on gitu. So inilah dia. So ada tak yang macam situasi ni macam sama? Macam sama dengan kartun ni. Macam sama lah. Macam Hasam lah Nurul ni kan. Terasa aku Ada tak? Okay, alright. So sebelum tu kan, ni I nak bagi tahu some realization yang kita kena ada berkenaan dengan
obesity dengan weight gain. Okay, satu daripada dua dewasa di Malaysia ada dalam kategori obesity abdomen, maknanya perut besar, dan obesity abdomen ni perempuan paling ramai lah banding lelaki. Kemudian dari segi etnik Indian ni kat Malaysia, okay. Kemudian umur 60 hingga 64 tahun tu dia lagi banyak, dia ramai 71.5%, okay. Kemudian untuk obesity pula, maknanya yang keseluruhan berat badan tu, keseluruhan badan mengalami obesity, perempuan juga lebih ramai. Kemudian etnik India dengan untuk grup umur dia 55 hingga 59 tahun. Okey, walau bagaimanapun kan, walaupun kita tengok umur dia ni macam ni bukan our age group lah normally kan, dalam ni I believe tak ramai lah yang age group ni, tapi sebenarnya apa yang kita buat hari ni akan menentukan kita masuk ke tidak dalam kategori ini bila kita dah berumur 55 tahun, 60 tahun, ataupun tak perlu panjang-panjang, tak perlu 10 tahun akan datang. 5 tahun akan datang tu pun dah boleh. 1 tahun akan datang pun dah boleh. Okay? Dengan keadaan sekarang ni. Kemudian dekat Malaysia, okay, Malaysia merupakan pemenang pingat emas untuk kadar obesity yang paling tinggi dekat dalam Southeast Asia. So rasa macam ya Allah, pemenang pingat emas ni. So kedua Thailand, kemudian Singapore and Philippines. So apa agaknya you rasa perkaitan kenapa ada etnik India je tak? Ni maksudnya yang paling banyak. Fatihah bukannya dia etnik India je, maksudnya yang paling banyak tertinggi Okay. Alright. So cuba tengok. Ni agaknya kenapa faktor dia Malaysia ni pemenang pingat emas untuk acara obesity. Cuba bagi I satu jawapan. Ada tak sesiapa yang nak bagi you punya pandangan ataupun analisis berkenaan kenapa kita boleh menang pingat emas dalam acara ini? Okay. So kita memerlukan pemenang pingat emas kerana makanan sedap, betul. Itu yang paling ni lah, yang paling utama sekali. Makanan viral banyak sangat, makanan banyak sedap. Bila dah viral tu, dia punya cheese palsu dia tu meleleh-leleh lah. Kan? Lepas tu all the manisan pun, pengeluar gula bagus. Siapa ni? Syah. Betul, kita ada macam-macam makanan. Alright. Dan kita pun suka menciptakan resepi-resepi viral yang terbaru. Okay. So itulah dia yang kita kena ambil tahu, sebab kalau kita tak buat sesuatu, kan, we might fall into this statistic. So itu kita tak nak lah. Okay. Kenapa kita tak nak? Bukanlah pasal cantik itu semata-mata, tetapi di sebalik tu ada health issues yang sangat-sangat serius kalau kita tak buat apa-apa. Okay. Alright. So now let's check ourselves. Okay, I nak tanya, ada tak you experience any of this? Okay, I bacakan hopefully nampak gambar ni jelas. Yang ni skin tags. Dia nampak macam tag lalat yang timbul-timbul tu. Tapi dia especially dekat leher, dekat kulit badan pun ada juga kadang-kadang. Okay. Kemudian pigmentation ataupun acanthosis nigricans nama dia. Okay, yang ni bukan dia ada daki ni bukan daki sebenarnya. I ingatkan itu adalah daki tau. Macam dah hati akan tak baiklah aku ni kan. Kenapa dia mandi dia tak bersihkan, rasa macam tu kan. Macam kenapa dia tak scrub ke apa. Rupanya bukan. Dia bukannya daki. Dia adalah pigmentation. Dia melekat dekat kulit tu. Okay. Dan kemudian dia ada sweet cravings yang macam kalau lepas makan je, contoh you makan your meal yang savory, lepas tu you rasa nak makan manis, macam dessert gitu. Kan? Ada tak perasaan yang macam tu? Sweet cravings. Okay? Alright. Kemudian, okay, ni 3 yang utama. Okay, yang 2 tu tak ada tapi sweet craving. Okay, dia macam ni. Kalau sweet craving ni berlaku for a long time, okay, one day dia akan sampai dekat this peringkat skin tags dengan pigmentation ni. So kita tak nak, okay. Kemudian tu 3. Yang seterusnya, frequent thirst ataupun selalu dahaga, sleepiness, especially
lepas makan. Okay, kemudian big belly. Okay, and fatigue. Fatigue. Okay, ada tak experience? Semua ada. Okay, fatigue. Alright. And you punya weight gain tu looks like this. Okay, macam hari tu, masa I share about estrogen dominance, mostly dia punya weight gain berlaku dekat daripada macam tummy level ke bawah, betul tak? Dia punya thighs, dia punya hips, yang berkembang kan. Tapi untuk insulin resistance, kadang-kadang orang ni kaki dia kecil je, tapi atas dia yang besar. Okay. Kemudian love handles. Love handle ni selalunya dekat belakang badan ni. Sorry because for the lack of gambar yang sesuai, I terpaksa letak gambar wanita seksi ni, tapi this is for educational purpose. Hopefully you faham. Okay. Kemudian dekat maknanya dekat belakang tu boleh ditarik dagingnya dan dicubit-cubit. Cuba raba-raba sikit badan sendiri. Ada tak love handles? Okay, kemudian neck hump. Bila orang normal, bila yang tak ada masalah hormon ni untuk weight gain ni, dia lurus je belakang ni. Okay, ni macam ni kita bayangkan dia tak ada crack. Kalau neck hump ni dia ada macam bonjol sikit. Siapa perasan? I selalu perasan. I selalu perasan benda ni. Especially bila dah tahulah kan, mata kita macam akan nampak je. Okay, so these are, okay, 1, 2, 3. Okay, so your weight gain looks like this. Dekat belah atas, lepas tu ada love handles, neck hump, tadi yang belly tadi campur. Okay, so if you answer yes to 3 or more to the question before, okay, sebenarnya 2 pun boleh jugalah kalau dah ada skin tag dengan pigmentation tu, dia most probably, okay, you might have insulin resistance. Okay, insulin resistance. Okay, insulin resistance maknanya I akan bercerita tentang hormon insulin. Alright. Okay, what is insulin resistance? So sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak tahu apa itu insulin resistant. Resistant tu maksud dia macam penolakan, macam tak terima kan? Okay, so it's a condition which body is not efficient in utilizing insulin to push glucose into the cells, and pancreas need to work harder to lower the blood sugar. Okay, insulin resistant. So, okay, lagi tadi ada bagi dah contoh-contoh dari segi gambar kan. Kemudian ada lagi benda-benda lain yang macam sampingan-sampingan. Macam you cannot live without rice ataupun bread. Tak boleh tak makan nasi, tak makan roti, tak boleh. Macam nak juga, saya nak juga makan nasi. Saya tak kira, saya nak juga nasi. Tak ada nasi, saya mengamuk. Macam tu. Lepas tu, always tired even with long sleep. Dah bangun, dah tidur lama dah ni. Tapi bila bangun, dia masih penat. Lepas tu, tummy getting bigger. Kalau dia punya ukur lilit pinggang tu, kalau perempuan dia lebih daripada 88. Kalau male, lebih daripada 102 cm. Okay, yang ni, I belajar benda ni dari Sky Hill Clinic. Kemudian, always hungry. Selalu lapar. Macam, ya saya lapar sikit nak makan kan. Baru lepas makan, makan lagi. Baru lepas makan, makan lagi. Sweet tooth macam yang tadi. Suka sangat makan dessert. Kan, suka sangat makan dessert. Tu kalau kita buat blood test, you kena tengok you punya fasting insulin dengan fasting sugar and triglyceride. 3 benda ni. Okay. Dan normally kalau you buat blood test yang normal, maksudnya yang bukan tak ada nak fokus dekat mana-mana hormon, dia orang tak tengok sangat. Ni insulin ni pun dia takkan diketengahkan lah. Dia akan ambil fasting sugar, kemudian kolesterol tu yang dia akan tengok kan. Tapi untuk you tengok insulin resistant, you kena tengok fasting insulin yang melebihi 5 mg per deciliter, kemudian high triglycerides lebih daripada 1.7. Okey, kemudian fasting sugar lebih daripada 5.6. Okey, walaupun berpuasa tapi dia punya fasting sugar tu lebih daripada 5.6, which is high. Okay. Kalau fasting sugar dia kena 4 ke bawah. Okay. Sebab berpuasa sepatutnya sugar kita rendah lah. Okay. And insulin pun sama. Okay. Kalau you buat blood test, you dapat result. Ratio, dia kena ada ratio. Ratio sugar kepada insulin
both fasting, masa you tengah fasting adalah 1:1. So kalau you dapat fasting sugar you 4.1, fasting sugar you 4.1, fasting insulin you pun kena 4.1. Menunjukkan you memerlukan 4.1 unit of insulin untuk push 4.1 sugar ke dalam sel. Itu maksud dia, okay? So high triglyceride ni generally menunjukkan kadar lemak kat badan you. Kadar lemak, bukan lemak yang kita makan, tapi lemak yang dah terbentuk kat badan. Semualah visceral fat ke, subcutaneous fat ke, semua-semua lemak yang dah jadi part of our body. Okay? So ini. So you kena aim kurang daripada 1.7, paling bagus kurang daripada 1. Okay? Dia kena 0.1 something. Alright. So tapi kalau you tak ada benda ni, you tak ada contohlah tak buat blood sugar test ni semua kan. Ini insulin apa, kalau you dah ada all the symptom dengan gambar-gambar yang I tunjuk tadi tu, memang like 99.9% you ada insulin resistant. When I say you, bukanlah I mean you saja, maknanya it's applicable kepada semualah termasuk diri I. Okay, and insulin resistant is a metabolic disease. Okay, apa itu metabolic? Apa itu metabolic? Metabolic ini adalah macam mana kemampuan badan kita menukarkan apa yang kita masukkan dalam badan kita, which is food, kepada energy. Okay, so it's a metabolic disease. And before we go further, I nak beritahu insulin resistance is a precursor to pre-diabetes and diabetes, and it can happen for many years before someone is diagnosed with diabetes. Ada orang yang berada dalam keadaan insulin resistance selama bertahun-tahun. Okay, baru dia dapat diagnose diabetes. So sebenarnya bila dah diagnose as diabetes tu, sebenarnya benda tu dah teruk dah. Maknanya insulin tu memang dah high terlalu lama. Sebab sugar high terlalu lama. Okay. So dia bukan, sebab tu saya kata tadi, apa yang kita buat hari ni, dia akan menentukan how kita punya keadaan 5, 10, 15 tahun akan datang. Okay, sebab dia adalah satu kerja jangka masa lama. Lemak-lemak yang terbentuk di badan kita ni dia lama nak terbentuk tu. Okay, sebab semua tu memakan masa. Dan dia akan dicepatkan lagi lah as we age. Bila kita berumur, benda tu maknanya kita punya insulin, kita punya segala hormon-hormon lain pun akan menurun, maka proses tu akan jadi lagi boleh dicepatkan, proses menambah lemak itu. Okay, so what are other health risks can caused by insulin resistance? So kenapa kita nak kena ambil tahu pasal insulin resistance ni, bukan sebab obesity tu semata-mata, okay? Sebab dia ada package-package lain yang disebabkan oleh insulin resistance ni, okay? So yang kat sini I tunjukkan penyakit-penyakit berkaitan yang lain, which kalau kita go deep dekat setiap pesakit yang ada this issue, okay, like most probably diorang akan ada insulin resistant juga. Okay, insulin resistant. Okay, so far clear tak? So far clear? Okay, I baca sikit PCOS and other fertility issues, maknanya women's punya hormon. Okay, PCOS ni polycystic ovarian syndrome. Kemudian fatty liver which is the non-alcoholic fatty liver yang bukan disebabkan oleh alkohol. So fatty liver ni satu boleh disebabkan oleh alkohol, kedua disebabkan oleh insulin resistant, osteoarthritis, lungs issue, gout, pancreatitis, which is inflammation dekat pancreas, kemudian gallbladder issue, cancer ni kita lagi ni yang kita tak nak lah, hypertension, skin issue and many more. Hypertension darah tinggi sebab bila there's high sugar, high insulin, high sugar also akan let our body untuk store more sodium. Okay, so itu yang jadi hypertension, and then skin issue and many more. Dia sampai tak termuat lah nak tulis kat sini. Okay, clear Right, so sebelum kita pergi lagi jauh, okay, our body system. Yang ni I ada tunjuk masa kita belajar estrogen dominance hari tu. Okay, our body system. So hari ni kita nak tunjuk kat satu je ni, endocrine system. Okay, sebab kita bercakap tentang hormon. So most hormon dekat endocrine system. So endocrine system kat sini, if you tengok, okay, kat sini ada satu organ yang diberi nama pancreas. Laki perempuan semua sama, okay, ada pancreas.
So, bila kita turun lagi, so location pancreas ni kat mana, dia tak akan nampak daripada belah depan, tapi dia duduk kat belakang stomach kita, dekat bahagian belakang stomach. So, dia duduk kat belakang ni. Okay? So, kalau you nak sapu oil, sapu daripada belakang untuk pancreas ni. Kalau you dah put intention nak letak oil untuk pancreas, sapu daripada belakang. Okay? Kemudian, ini dia punya zoom out. Bentuk dia macam jagung macam ni kan, tengok kan. Okay, nampak So ini our pancreas. So function of pancreas, okay, sebagai endocrine gland, dia akan mengeluarkan hormon insulin dan juga glucagon. Okay, untuk control blood sugar level throughout the day. Okay, insulin dan glucagon. Ini adalah hormon bila mana pancreas berfungsi sebagai endocrine system. Okay, dia ada satu lagi function dia of pancreas ni apabila dia berfungsi sebagai exocrine gland. Okay, kat sini dia bertugas untuk mengeluarkan enzymes untuk proses digestion. Bila mana kita makan protein, lemak, karbohidrat, dia akan menolong mengeluarkan enzim untuk proses pencernaan. Tapi yang ni I just bagi tahu fungsi of pancreas tu lah, tapi sebab kita akan fokus dekat bahagian di mana pancreas bekerja sebagai endocrine gland. Okay. So, hormon insulin dan glucagon. Insulin bertugas untuk insulin ni tugas dia adalah untuk push sugar in our blood masuk ke dalam cells. Manakala glucagon pula, kalau sugar level kita rendah, dia akan bertugas untuk ambil daripada simpanan sugar kita dekat liver untuk dibawa keluar bila gula kita rendah. Okay, so dia bekerja bersama-sama, tapi most of the time dengan cara pemakanan kita sekarang, rasanya insulin je lah yang banyak bekerja. Insulin je lah yang banyak bekerja. Okay, kemudian what is insulin? So, insulin adalah satu peptide hormone secreted by the beta cell of pancreas. Dan dia plays a key role in regulating carbohydrate and fat metabolism in the body. So, kalau last month I ajar tentang estrogen dengan progesterone, okay, mereka adalah steroid hormone in the body. Dan untuk insulin, dia adalah peptide hormone. Itu adalah general category of hormone yang produced by our body. Okay. So ini gambaran je lah. Okay. Kemudian dia ada function lain selain daripada tugas-tugas yang I cakap tadi tu. Okay, dia membantu body kita protect against the heart disease. They strengthen the muscle, fortifies the immune and digestive system, creates energy reserve and store fat. Okay, sebab tadi dia kan store. Okay, without insulin, kalau kita tak ada insulin, you look like a stick figure with no fat on the stomach and thighs. Okay. So, yang ni, ini adalah keadaan di mana diabetes type 1, di mana pancreas dia tak dapat mengeluarkan insulin. Maka, dia tak boleh nak store any energy kan. So, dia punya cell are starving. Dia tak dapat, bila cell dia starving, dia tak dapat produce energy. So, dia punya condition pun tak bertenaga dan dari segi physical appearance, dia adalah sangat-sangat kurus. Orang yang ada diabetes type 1, which is caused by kelemahan pancreas itu untuk menghasilkan insulin. Okay. Alright, so insulin, dia adalah storage hormone. So macam daripada yang lanjutan saya cakap tadi, dia adalah storage hormone. Bila dia ada, bila dia tinggi, dia akan menggalakkan proses penyimpanan lemak. Bila dia tinggi, dia akan membantu badan kita menyimpan lemak. Kemudian kalau dia tinggi juga, dia tidak akan menyebabkan body kita bakar lemak. Best ke tak? Tak best kan? Sebab tu sebenarnya kita tak nak dia tinggi. Kerana bila dia tinggi, these two process tak boleh terjadi. Satu proses pembakaran lemak lipolysis ni tak boleh terjadi, tapi dia akan menyimpan. Okay. Kalau kita tengok dekat bila dikatakan human ni dulu hidup secara macam memburu semua tu, okay, benda ni function. Maksudnya bila insulin ni dia punya tugas tu untuk cater kehidupan yang macam tu.
Contoh yang kena memburu baru ada makanan. So bila orang tu dia makan banyak dekat satu masa. So body dia akan take signal, oh ini dia makan banyak ni untuk apa? Untuk simpanan pada masa depan sebab mungkin musim winter ke musim banjir ke susah nak beli makanan, so body dia take it as a signal untuk store. Okay, tapi dalam keadaan sekarang ni kan makanan dengan kita ni everywhere. Kita ada makanan everywhere. Even kalau macam kita rasa macam tak ada apa-apa kat rumah pun, kalau kita buka peti ais mesti ada makanan. Betul tak? So uh, benda keadaan itu tidak membantulah dengan cara hidup zaman sekarang ni sebab kita memang ada food. Most of the time kita ada food, kan? So benda ni dia sangat berfaedah kalau untuk orang yang tak dapat makanan. Contoh yang dekat Palestin tu, kan sekarang dekat Gaza, dia orang tak dapat makanan. So masa tu benda tu okey lah. Maksudnya kalau dia ada makanan, dia orang dapat makanan mungkin sekali-sekali dapat makanan, insulin dia akan bagi signal untuk body dia store that energy untuk guna pada masa yang akan datang lah bila dia tak ada makanan. Tapi macam kita ada kebanjiran makanan. Kita ada makanan everywhere and almost all the time, kan? So kita kena ingat insulin adalah storage hormone macam hormon apa yang I share last month. Hormon apa last month yang I share yang dia I cakap dia storage hormone juga. Siapa boleh recall? Cuba type sikit. Hormon apa yang I cakap dia adalah storage hormone juga masa last sharing. Pandai, Ain Mansur. Dia estrogen. Estrogen pun bila dia banyak, dia akan store fat. Dia akan store fat. Okay? Panjang lah pula, ada 9 suku. Okay. Action of insulin. So ini yang I cakap. So dia akan tolong sama ada, dia akan storekan energy dekat muscle, dekat liver, dekat brain, dekat adipose tissue. Dekat adipose tissue ni adalah fat tissue. I rasa kena cepat sikit. Okay. So, adakah bila makan gula je yang insulin ni dikeluarkan? Okey, sebenarnya semua jenis makanan ada pathway dia dekat pankreas tu untuk pengeluaran insulin. Maknanya dia ada mekanisme untuk mengeluarkan insulin dekat pankreas setiap jenis makanan. Cuma perbezaannya adalah kadar insulin tu dikeluarkan sebanyak mana dan secepat mana. Okey, kalau tengok kat sini, okey, lemak, protein, karbohidrat ringkas. Okey, kalau kita makan lemak, okey, ni kat atas ni lemak disimpan sikit je, lemak dibakar banyak. Kalau protein, okey, ni insulin level ni insulin keluar sikit je. Insulin keluar sikit je, okey. Kalau protein dia lebih tinggi daripada lemak, okey. Tapi kalau karbohidrat ringkas, refined carbohydrate, dia punya insulin lagi tinggi. Okay. And bila kita berpuasa, tak ada langsung insulin yang akan dikeluarkan. Okay. So setiap makanan sebenarnya ada efek kepada insulin, sama ada cepat atau banyak. Okay. Cepat atau lambat dan banyak atau sedikit. Sebab dia memang ada mekanisme untuk pengeluaran insulin tu. Ada pathway dia. Okay. Tapi yang kita nak, kita concern ni, sebab ni dekat karbohidrat ringkas ni paling laju dikeluarkan dan paling banyak. Okay. So apa jadi kalau kita ni duk makan carbs. Maknanya insulin kita sentiasa keluar. Sentiasa berada pada paras yang tinggi. Okay. So far simple je kan. Okay. So how does insulin work? Okay. Macam saya cakap tadi, insulin diperlukan untuk membuka. Okay. Ni bayangkan sel. Okay. Ni insulin, ni glukos. Insulin reseptor ada dekat sel-sel badan kita ni. Okay, insulin reseptor macam tempat insulin tu bertapak dekat sel untuk membuka kunci bagi glukos nak masuk. So bila insulin pergi attach dekat insulin reseptor dia, okay, and then insulin tu akan berjaya unlock the glucose channel. So glukos boleh masuk ke dalam sel. Bila glukos masuk dalam sel, barulah energi boleh diproduce oleh badan kita. Okay. So this is the basic macam mana insulin tu bertugas dekat kita punya sel. Kemudian bila terjadinya insulin resistant, apa yang terjadinya adalah, okay, ini dekat healthy cell, okay, ada receptor site, so ada insulin receptor, insulin, lepas tu glukos pun boleh masuk. Okay, tapi dekat unhealthy cell, okay, dia ada
contoh dia ada kerosakan. So contohnya ada broken receptor site. Insulin tu dia tak ada tapak dekat sel tu untuk dia bertapak untuk buka kunci bagi insulin masuk. Bagi sugar masuk, bagi blood sugar masuk. So bila dia tak boleh buka, the sugar tu tak boleh masuk dalam sel. So apa dia buat? Dia akan bertaburan membanjiri dalam darah. So dia duduk dalam darah. So sebab tu kandungan gula darah ataupun blood glucose tinggi. Okay, so kat sini dia punya asal usul tu dekat sel tu sendiri telah resist the insulin. Sebab tu nama dia insulin resistant. Bila dia resist insulin, insulin tak dapat buat kerja dia untuk buka the glucose channel. So far clear Okay, so how does this happen and what are the reason that the cell become resistant? Okay. So yang pertama adalah hyperinsulinemia. Okay, apa hyperinsulinemia ni? So dia adalah elevated level of insulin produced by pancreas. Okay. Dia maksudnya insulin dah terlampau banyak dihasilkan oleh pancreas. Kenapa? Sebab satu tadi memang dah ada sel yang rosak kan. Lepas tu bila ada sel rosak, insulin tu tak boleh bertapak kan. So the pancreas akan dapat signal, sugar masih banyak dalam blood ni. Tapi kenapa dia orang tak masuk-masuk? Mungkin insulin tak cukup. So pancreas akan produce more. Okay, so pancreas produce more ni adalah satu tindak balas sebab dia tengok sugar masih tinggi dalam darah. Okay, so dia akan produce lagi insulin. So sekarang insulin level semakin meninggi dan dia akan lebih tinggi daripada sugar, maknanya dia tak sepadan dengan jumlah sugar yang ada dalam darah dia. So sebab in their mechanism, they will use more insulin untuk push. Maknanya dia akan macam use more energy untuk push the sugar masuk dalam sel. Okay, clear tak kat sini? Clear kan? Senang je kan konsep dia? So dia dah jadi imbalance ratio of insulin dengan glucose. So production of insulin by the pancreas tu adalah disebabkan dia tengok keadaan tu, kenapa tak masuk-masuk sugar ni dalam sel. So dia produce more insulin. Okay, so lagi satu kenapa dia terjadi adalah sebab kenapa ada hyperinsulinemia ni adalah sebab frequent eating. Frequent eating maknanya kita duk makan je. Kita makan. Okey, lepas tu dah siap makan, insulin dah keluar kan? Insulin tu keluar daripada pankreas untuk masukkan sugar ataupun glucose tu ke dalam sel. Kemudian dia dah buat kerja dia tu, insulin tu masih tinggi, tak sempat nak turun lagi, dia makan lagi. Lepas tu, kejap lagi makan lagi. So frequent eating akan menyebabkan insulin level tu sentiasa tinggi, dia tak sempat turun. Clear tak? So itulah terjadinya keadaan hyperinsulinemia. So apabila teori kena makan kerap untuk meningkatkan metabolisme, teori tu kalau ikutkan apa yang dah didiscover sekarang, teori tu dah tak boleh pakai sebab sentiasa akan meningkatkan pengeluaran insulin daripada pankreas. So pankreas ni macam tak ada kerja lain lah kan. Nak kena produce insulin je, dia tak ada rehat. Kan? Okay, clear So frequent eating. So dulu I pernah dulu di zaman-zaman calorie counting popular, masa tu frequent eating ni was promoted katanya untuk meningkatkan kadar metabolisme. Maknanya bila you kerap makan, so body you pun akan bekerja lebih untuk bakar kalori semua tu. Okay, but nampaknya teori tu sebenarnya tidak membantu dengan apa yang dah discovered later sebab dia akan membuatkan impact hyperinsulinemia. Okay, yang kedua which is I think is more important, okay, bukanlah nak kata dia tak important, tadi tu memang kita punya perbuatan sendiri kan. Yang kedua adalah the mitochondrial dysfunction, okay, iaitu apabila dekat sel kita ni, gambarnya macam tak clear sikit macam kelabu pula. Tadi I nampak okey je. Okay, so dekat sel kita ni ada dalam dia ada sel kita. Okay, lepas tu dalam dia ada lagi macam small parts, okay, yang dipanggil organelle. So satu parts tu
dipanggil mitokondria. Mitokondria ni adalah the powerhouse of the cell. Dia adalah macam engine of the cell yang akan bekerja untuk create the energy. Bila kita makan, so kita bagi makan dekat the cell, maknanya mitokondria tu pun dapat tenaga, so dia akan convert the potential energy which is from our food kepada usable energy yang energy tu boleh keluar kat tangan kita, disampailah dekat organ-organ kita yang lain, untuk jantung kita mengepam darah, untuk pankreas kita berfungsi untuk buah pinggang. Okay, so maknanya from the potential energy which is the food, convert kepada usable energy yang badan kita boleh gunakan. Okay, so input versus output. Apa tu? Saya tulis kat sini energy toxicity. Okay, kenapa saya cakap macam ni? Kerana kita tak ada masalah input. Okay, in Malaysia dalam konteks sekarang ni kita tak ada masalah input sebab kita sebenarnya terlebih makan. Okay, kita terlebih makan dan apa dia punya bukti? Buktinya tersimpan dekat lemak-lemak yang kita simpan kat badan kita. Okay, so itulah energy toxicity. Energi tu dah terbanyak. Toxicity tu is bila sesuatu tu terlalu banyak melebihi had yang sebenarnya badan kita perlukan. Okay, so input versus output sangat tak seimbang, which indicates ada energy toxicity kat situ. Input sangat banyak tapi output sedentary lifestyle kan, duduk dekat meja office daripada pagi sampai petang kan. This is not blaming tau, tapi maksudnya I nak bawa keluar apa yang terjadi yang menyebabkan terjadinya energy toxicity ni. So we have so much stored energy dalam bentuk fat dekat badan kita. Okay, so conversion versus storage. Conversion sangat sikit tapi storage banyak. Okay, so itulah yang terjadinya bila mitokondria ni tak dapat produce the right energy dan dia tak dapat buat kerja dengan betul, menyebabkan conversion sangat sikit, storage banyak, input sangat banyak, output sikit. Okay, so ni bercampur lah. Output ni ada kita punya part. Kan, mitochondrial dysfunction ni pun sebenarnya ada kita punya part. Sebab macam mana dia boleh jadi dysfunction, datang daripada kita juga. Okay, so kita akan pergi lagi tengok. So ini dia mitochondria yang saya cakap tadi. So dalam sel kita ni, lagi banyak mitokondria lagi bagus. Okay, maknanya sel kita tu sangat efektif in utilizing and metabolizing energy. Daripada apa yang kita makan, kalau mitokondria kita cantik, sihat dan banyak yang sihat itu, maknanya production of energy kita sangat bagus dan kita tak ada masalah metabolik. Bila kita tak ada masalah metabolik, dia lebih senang lah. Dia tak ada penyimpanan tu. Maknanya penyimpanan tu ada tapi tak banyak. Okay, so even the breaking down of nutrients pun lebih mudah. So apa-apa kita makan, dia rich in energy dan digunakan dengan sebaiknya oleh sel kita untuk menghasilkan energi yang kita boleh guna untuk kegiatan seharian kita. So orang yang mitokondria dia banyak dan cantik dan sihat, you tengok dia boleh buat aktiviti dengan sangat banyak dan berkualiti dia punya cara hidup. Okay, so mitokondria ni juga selain daripada nak break down energy, nak produce energy, dia juga ada role dalam apoptosis. Apoptosis ni adalah setiap sel ni dia ada satu level di mana dia dah tak perlu hidup. Dia akan sampai dia punya jangka hayat and mitokondria yang berfungsi dengan baik, dia tahu bila sel ni akan mati. So dia body kita boleh jalankan proses tu dengan mudah. Dan dia tak ada terkeliru sel mati dengan sel hidup, dan sel mati ni tak akan mengganggu proses badan kita. Dia tak tersimpan, dia akan dihapuskan. Okay? Dan dia akan promote the growth of new cell dengan cell multiplication. So growth of new cell yang sihat pun akan berlaku dengan baik kalau mitokondria kita banyak dan sihat. Okay, so mitokondria ni, ni bayangkan yang bersimpang siur ni, bayangan dia macam tu, okay, dalam sel. So it's very small lah sebenarnya. Ni adalah gambaran macam mana kalau dia dibesarkan. Okay, so bila saya cakap pasal energy tadi, okay, energy expenditure kita, dan kita ada terlalu banyak input berbanding output, okay, so dari segi pembahagian tenaga tu macam mana di spend, okay. So sebenarnya
resting metabolic rate ni ataupun basal metabolic rate ni adalah dengan by existing saja, dengan kita hidup ni je pun dia akan guna like 50% of our energy. Maksudnya even you tengok contoh macam orang yang koma, dia orang masih hidup sebenarnya kan. Orang yang koma dia orang hidup. So kat situ resting metabolic rate dia 50% daripada tenaga yang dia ada. So maknanya hanya dengan existing, hanya dengan hidup, kita dah guna 50% tenaga. Okay, tapi di zaman sekarang ni, still input kita melebihi output. Okay, kemudian ada non-exercise activity thermogenesis. Non-exercise ni maknanya benda-benda yang bukan exercise, tapi kita perlukan tenaga. Contohnya kita nak bangun daripada katil, kita nak berjalan, kita nak nak buat benda-benda yang bukan exercise kan, nak angkat barang. Dia bukan exercise tapi dia still menggunakan tenaga. Maknanya kalau kita live normally, kita tak exercise. Okay. Dan exercise punya part sebenarnya hanya dalam 10%. 10% tapi dia play a big role macam mana mitochondrial health tu akan jadi. Okay. Ada juga thermic effect of food. Maknanya bila kita makan, ada thermic effect. Maknanya yang akan menghasilkan haba semua tu untuk badan kita untuk badan kita berfungsi lah. Okay. Yang resting metabolic rate ni tadi macam kita punya degupan jantung, aliran darah, kita punya lymphatic system, kita punya brain, kelipan mata, semua-semua tu. Maknanya benda-benda yang memerlukan tenaga tapi kita tak sedar dan dia berlaku secara semula jadi. Okay? So dalam ni yang 10% ni walaupun 10% tapi dia sebenarnya menyumbang banyak dengan yang need pun siapa? Need ni pun sama. So orang yang aktif daily, yang non-exercise activity dia banyak berbanding dengan orang yang baring di kat sofa, ada perbezaan dia. Okay? Okay, kemudian bila saya cakap pasal mitochondrial dysfunction tu, okay, ni sambungan dia sebenarnya. Okay, apa dia punya reason? Okay, yang pertama ada environmental factor, toxins. Okay, toxins yang datang daripada, yang ni kita dah pernah cakap dan kita dah familiar. Kalau kita dalam yang living, kita familiar lah pasal toxin. All the pollution, from all the barang-barang kita guna, toxin from our toiletries, from our detergents, from our segala-galanya lah kat sekeliling kita ni kan. Benda-benda daripada cat, daripada asap kereta, daripada petroleum, semua. Okay, environmental factor, toxins. Sel kita affected. Jangan ingat dia tak ada effect. Okay, jangan ingat dia hanya kacau hormon estrogen saja yang jadi xenoestrogen. Tak, okay, dia turut mengganggu lebih dalam lagi dekat kita punya mitochondria. Kemudian food choice, the processed food. Okay, processed food sangat-sangat merosakkan sel kita. High sugar, bila cakap high sugar kat sini maksudnya the white sugar, because white sugar is actually highly processed food juga. Ada banyak sangat chemical yang digunakan untuk menukarkan air tebu tu jadi putih-putih granules tu. Okay. Kemudian junk food, toxic chemical, non-nutrition, makanan-makanan yang tak ada nutrition. Kemudian seed oil, okay, macam seed oil, benda-benda macam sunflower oil, canola oil, semua itu. Okay, lifestyle, sedentary lifestyle pun akan merosakkan function mitochondria. Sun exposure, little to no exposure. Okay, relationship to food, punishment versus reward. Kemudian stress, okay, stress generally bila kita cakap pasal stress, kita tengah cakap pasal hormon kortisol. Tapi kortisol ni dia juga akan menyebabkan peningkatan insulin dan juga sleep quality. Sleep quality, ramai orang tak ada sleep quality sekarang sebab kita ada blue screen, kita ada blue light yang datang daripada screen. Okay, kita punya hormon melatonin untuk membantu kita punya tidur tak dapat dikeluarkan sebab adanya blue light daripada screen. So kita memang tengok phone dengan selalu kan. Ni pun I memang mencuba untuk mengurangkan benda tu. Okay, sebab nak dekat-dekat time tidur tu cepat kena tukarlah kepada phone tu kepada mode aeroplane tu kan. Okay, alright. Okay, so mitochondrial dysfunction. Okay, so semua benda kat sini adalah dimaksudkan sebagai generally sebagai
inflammation. Maknanya sel kita inflame, menyebabkan mitokondria dalam tu tak dapat berfungsi kerana ada inflammation. So setakat ni clear tak? So satu tadi hyperinsulinemia, paras insulin yang sentiasa tinggi. Yang kedua adalah mitochondrial dysfunction. Ada tak soalan sampai kat sini? Okay, clear kan? Okay. Kalau tak clear, just type je dekat chat, okay? Nanti saya baca. Okay, so now that we know the reason, what can we possibly do to increase our insulin sensitivity? So lawan kepada insulin resistant adalah insulin sensitivity. Okay, yang pertama adalah fasting. Okay, this is like the best cure untuk insulin resistant. Sebab tu letak dia dekat nombor 1. So fasting apa? Tak kisah. Fasting, kalau tak biasa fasting kan, maknanya kalau you puasa hanya pada bulan Ramadan, how to start, you boleh mulakan dengan intermittent fasting. Okay, Islamic fasting ni sebenarnya nak tulis puasa sunat, tapi macam tak apalah nak tulis voluntarily fasting kan. Tak apalah tulis Islamic fasting, contohnya Isnin Khamis. Kan, ataupun kita puasa dekat hari-hari yang digalakkan berpuasa selain daripada Ramadan lah ni, okay? Kemudian extended fasting. Extended fasting ni yang 72 jam ke atas. So it can be water fasting ataupun fat fasting. So intermittent fasting, siapa dah biasa intermittent fasting, you boleh permulaan you boleh buat 12 jam boleh makan, 12 jam tak makan. Ataupun ada orang buat 12 lepas tu apa 14-10 14-10 kemudian 18 berapa 18 berapa 18-6 6 jam je makan, 6 jam makan, 18 jam lagi puasa. So boleh pilih berdasarkan keselesaan you pada mula-mula you nak buat tu. Lepas tu you akan, bila kita dah biasa puasa, okay, bila kita dah biasa puasa, kita akan boleh like panjangkan lagi. Okay, intermittent fasting. Okay, 8-16. Okay, 8-16. Sorry, 8-16 ah. Mana je aku? Okay, 8-16. Boleh start dengan 12-12 dulu. Okay, kalau berhenti makan pada pukul 8 malam, for example, so you boleh makan pada pukul 8 esok. So walaupun kita tidur, masa itu still dikira sebagai berpuasa. Okay, kemudian Isnin Khamis pun sangat-sangat bagus sebab you ada 2 hari yang gap tu untuk you macam nourish baliklah badan kan. Okay, so Isnin Khamis. It's a very good practice juga. Kemudian extended fasting. Okay, extended fasting saya cakap tadi. Okay, bila kita berpuasa, kita ada eating window. Okay, ada eating window yang maknanya dalam eating window tu sahaja kita makan. Jadi, apa jadi ke insulin tadi? Dia tak adalah keluar all the time. Kan? Dia tak adalah keluar all the time sebab macam I duduk seorang kat rumah kan bila siang. Sebab suami pergi kerja, anak-anak pergi sekolah. So bila I berpuasa, memang okey je, lancar je. Tapi kalau I tak puasa, lepas tu nanti kalau I buka I punya peti ais, I nampak, oh my god, ada coklat. Ataupun bila I buka kabinet tu kan, I ni memang tak boleh, I akan kalah dengan keripik pisang tanduk especially kan. So janganlah beli keripik pisang tu sebenarnya. So sebenarnya, you kena tahu apa you punya kelemahan. So benda yang kelemahan tu, you jangan bawa masuk rumah. Okay, sebab you are stronger dekat supermarket tu berbanding you dekat rumah. Lagilah macam kalau macam I kan seorang-seorang time siang tu, macam siapa nak marah aku pun kalau aku makan kan. Okay, ada keripik pisang tanduk yang rangup itu. So caranya adalah jangan bawa masuk rumah. Makanan yang you tahu you akan makan dengan banyak tak boleh berhenti. Okay, so macam cakap tadi, dekat supermarket tu you lebih kuat. So kat situ you terus filter. Okay, kalau you memang serius nak ni lah, nak jaga your insulin level kan. Okay, kemudian ada certain fasting yang sampai satu tahap dia akan activate autophagy and mitophagy. Okay, autophagy and mitophagy maksudnya apa? Autophagy ni generally dia adalah apabila sel-sel kita tu, sel-sel yang dah broken, macam saya cakap tadi, sel yang broken tadi contohnya yang tak ada reseptor insulin tu, dia dah broken lah, dia dah tak elok, okay, dia akan dimakan. Macam dia akan dimakan oleh sel-sel yang sihat dan dia akan dimusnahkan lah basically. Okay, kita dah tak mau dia. So, kita nak get rid dia daripada sistem. So autophagy dan mitophagy proses
menghapuskan juga mitokondria yang dah rosak, yang dah rosak dalam sel tu. Okay, so certain fasting yang sampai dekat satu tahap dia punya berapa lama tu, okay, dia punya duration akan activate autophagy and mitophagy. Okay, so and then satu benda yang I rasa sangat menarik lah bila I dengar daripada all the doctors kan, bila kita dengar balik pasal fasting ni, sebenarnya apa yang kita makan masa kita berbuka tu adalah lebih penting berbanding berapa lama kita fasting. Okay, sebab we can pendek kata macam kita boleh diminish the good impact daripada kita fasting yang lama tu, contoh 72 jam. Kalau kita buka puasa tu, kita makan benda yang highly inflammatory, high sugar, dia macam akan terus cancel out efek yang kita dapat, positive effect kita dapat masa berpuasa. So, bila you buka puasa, okay, bila you buka puasa, apa yang you boleh buka puasa with yang digalakkan kalau you insulin resistant, okay? So, tadi kita punya persoalan ni kita nak improve kita punya insulin sensitivity, betul tak? Okay, so kalau kita nak insulin kita lebih sensitif, okay, especially untuk puasa yang 72 jam, okay, 72 jam ke atas, you berbuka puasa dengan buah, okay, buah dia ada glucose dan fructose, so kita nak bagi insulin tu sensitif, macam dah lama tak dapat, tiba-tiba adalah sedikit kat sini kan natural sugar masuk, so insulin tu macam okay, dia buat kerja dia keluar, okay, pancreas detect ada glucose dalam darah, pancreas keluarkan insulin, insulin tu macam okay, this one I can handle sebab dia dah rehat lama. Okay, so dia boleh handle gula yang masuk tu. So dia boleh terus push masuk dekat sel. Okay. Tapi untuk orang yang ada insulin resistant, ini this is based on my observation. I rasa kalau you ada insulin resistant tapi you puasa intermittent sahaja, you jangan buka puasa dengan buah. Okay, sebab puasa intermittent tu dia tak cukup. Bagi I dia belum lagi cukup untuk melatih pancreas you, satu, untuk keluarkan insulin pada kadar yang sepatutnya tu, dan belum dapat lagi insulin sensitivity tu. Sebab dia macam sebenarnya baru 12 jam lepas ataupun baru 16 jam lepas. So kalau setakat puasa IF dengan puasa Islam kami tu bolehlah you buka puasa dengan Ningxia, for example kan, yang something yang tak tinggi dia punya glycemic index. Tapi especially kalau you puasa yang 72 jam, yang tu bagi I boleh buka puasa dengan buah lah. Tapi kan kalau you berpuasa lama yang 72 jam tu juga macam hari tu, okay, I dah buat fat fasting few times and my friend Sarah pun dah buat fat fasting few times. Kali yang ke berapa I tak ingat, I buka puasa dengan buah sebab ni lah nak improve the insulin sensitivity kan. So I dah keluar daripada autophagy semua tu, dah ketosis punya level dah keluar, I dah keluar dari situ. But my friend Sarah, dia puasa fat fasting dan dia tak berbuka dengan anything yang ada glucose, dia berbuka dia makan protein juga. Okay, so insulin insulin keluar tapi sikit, so dia tak ada masalah, dia tak ada masalah insulin tinggi tu. So she was in ketosis for few more days after that. So bila dia dalam ketosis tu, dia maknanya insulin dia sentiasa rendah, so dia boleh break more fat even after dia dah buka puasa. Okay, so kat situ kita macam nak, sebenarnya bila kita puasa ni kita nak train badan kita tau, macam kita nak train pancreas kita nak train insulin kita. So you have to know apa yang you nak buka puasa with. And then bila janganlah makan kuih kan, janganlah makan kuih. Macam even Rasulullah pun suruh kita buka puasa dengan benda manis, apa? Kurma. Kan, kurma adalah satu benda yang sangat macam magical lah, sebab dia tak insulin spike sangat sebenarnya lah. Cuma kalau you ada diabetes, you ada insulin resistant, tak payahlah. Kan? Okay, so kalau orang yang ada metabolic disease mungkin dia boleh kurangkan. Okay, so kena peka macam mana body you bagi signal. Okay. Alright. So clear tak kat sini? Okay, untuk improve insulin sensitivity, buka puasa dengan buah, especially kalau you berpuasa yang lama tu. Okay, extended fasting.
Okay, so ni adalah type of fasting generally lah, just for your general knowledge. Ada intermittent fasting, autophagy bermula dalam 17 jam lebih ke atas. Autophagy akan start berlaku lah, maknanya bila you dah puasa 17 jam lebih ke atas, masa tu mulalah sel-sel yang dah rosak ni akan dimakan, akan dihapuskan. Okay, so macam mana nak dapat autophagy ni? Even you tengah berpuasa yang Isnin Khamis ataupun puasa Ramadan. Okay, so I buat masa puasa Ramadan tahun 2024 ni, I sahur, I tak makan anything, I minum air sahaja. Okay, so my fasting sebenarnya dah start daripada last I makan masa berbuka. So kat situlah I nak dapat autophagy. So last I makan waktu berbuka, so masa sahur I minum air kosong. I minum air kosong dengan lemon water, lepas tu sambung sampai esok petang tu baru buka puasa balik. So insyaAllah autophagy is guaranteed. Okay, lepas tu gut reset. Fasting kena 24 jam, gut reset. Bila you puasa lebih daripada 24 jam, you punya gut microbiome, bakteria-bakteria baik dan jahat punya nisbah dalam perut tu akan improve. Okay, fat burner. So kalau fat burner ni maksudnya nak berada dalam fasa ketosis for a long time. So 36 jam minimum. Okay, 36 jam minimum. Kalau you buat fat fasting pun, bila you check gula dengan ketosis, ketone punya level, kalau mula-mula buat, body akan lambat sikit nak sampai fasa ketosis, pembakaran lemak itu. Okay, so letaklah kat sini 36 general punya guide panduan. Kemudian dopamine reset. Yang ni you kena puasa daripada telefon, daripada skrin, dopamine, benda-benda yang memberi you quick dopamine. Dopamine yang katakan palsu ni, macam dia merangsang otak you terlebih-lebih, terlebih rangsangan dopamin. Kemudian immune reset 72 jam. So maknanya kalau you puasa water fasting 72 jam dengan fat fasting 72 jam, memang immune akan reset. Okay, prolong fasting ni lebih daripada 3 hari. Ada orang buat, kalau dia dah lebih 72 jam tu, dia macam rasa boleh go on lagi. So dia akan pergi 84 jam, 96 jam. Ada orang yang okey, dia boleh buat. Okay, tapi untuk mula, macam saya cakap tadi, kalau yang tak biasa fasting, kecuali you puasa Ramadan saja, you buat intermittent fasting. Okay, so macam mana fasting ni help insulin sensitivity? So bila kita insulin tinggi, kita tak berada dalam fat burning punya zone. Okay, so insulin kena rendah for few hours baru fat burning akan berlaku. Okay, so bila insulin tu tinggi, kita takkan boleh burn fat. Sebab insulin adalah storage hormone. Okay. Okay, kemudian fasting akan helps regulate leptin and ghrelin. So apa leptin dengan ghrelin ni? Okay. Leptin ni adalah nama senang ni kita panggil hormon kenyang. Okay. Dengan ghrelin ni adalah hormon lapar. Okay. Leptin dengan ghrelin ni dia dikeluarkan oleh badan kita untuk signal kita. Okay. Bila nak makan, bila tak makan. Okay. So leptin hormon kenyang. Hormon yang akan dikeluarkan bila kita dah makan. Okay. Lepas tu kita sebenarnya dah cukup. Okey, ni dah cukup dah. Okey, so leptin akan dikeluarkan oleh sel lemak kita. Okey, untuk orang yang normal, yang dia tak ada masalah insulin resistant, yang dia tak ada masalah obesity, okey, dia punya leptin adalah sensitif. Maknanya body dia sensitif kepada leptin. Bila leptin keluar, otak dia terus dapat signal, okey dah kenyang. Okey, stop. Okey. Tapi kalau untuk orang yang memang dia ada banyak fat, fat cell dia besar, kan, maknanya dia ada obesity, dia kena keluarkan more leptin untuk beritahu dia dah kenyang. Tapi tak dapat signal tu. So buat apa? Makan lagi. Okay, makan lagi. Okay. Dan untuk orang yang normal body weight, kalau dia always ignore dia punya leptin keluar pun, dia akan boleh jadi leptin resistant juga. Okay, maknanya dah kenyang tapi duk makan lagi. Kan body cakap, dah kenyang ni, tapi boleh masuk lagi, boleh masuk lagi. So kalau you perasan, contohnya orang-orang yang macam dulu dia kurus tapi sekarang dia gain weight, sebab you try to macam test your body boleh makan banyak mana lagi. Ini adalah apa yang I alami lah, sebab I dulu I makan sikit sangat lepas tu dah kenyang. Okay, tapi ada satu masa tu I bersama dengan kawan-kawan yang suka makan. So I selalu follow diorang makan. So I akan macam makanan tu dah
Saya makan dah kenyang tapi sebab rasa boleh masuk lagi, boleh lagi lah, boleh lagi. Lama-lama macam rasa macam I boleh makan dengan lagi banyak. Yang dulu tak pernah habis makan tapi lepas tu bila you selalu ignore the leptin punya signal, you akan jadi leptin resistant. Okay, so bila you kenyang, you kena berhenti. So betul lah macam apa yang Rasulullah ajar kan. So you makan bila you lapar je dan you kena berhenti sebelum rasa kenyang. Okay. So bila orang yang berpuasa, okay, benda dia punya badan tu akan berehat sekejap kan daripada nak mengeluarkan leptin ataupun ghrelin. So ghrelin on the other hand adalah hormon lapar, okay. Dia ghrelin ni, okay, ghrelin ni dirembeskan by perut. Okay, sebab bila perut kosong dia akan keluarkan hormon ghrelin dan dia ada kaitan dengan macam kita punya reward center. Hormon lapar ni macam reward center, maknanya lapar makan. So keluar macam dopamine lah macam tu kan. So dia berkaitan juga dengan kita punya circadian rhythm. Okay, bila kita bangun, kita sleep wake cycle lah macam circadian rhythm kan, masa tidur dengan masa bangun kita. So untuk orang yang obesity, dia punya hormon lapar ni selalu dikeluarkan. Dan bila dia cuba berdiet, okay, dia akan lagi banyak hormon ghrelin dikeluarkan. Okay, bila dia cuba berdiet, dia akan lagi banyak hormon ghrelin dikeluarkan. Okay, so dan untuk orang yang obesity, okay, sebenarnya dia sangat-sangat sensitif kepada ghrelin. Bila ada sikit je hormon ghrelin ni keluar, hormon lapar ni keluar, dia dah rasa kebuluran. Macam lapar gila lah, macam lapar gila nak makan sekarang juga. Okay. Padahal hormon tu baru sikit je keluar. Okay. Sebab dia jadi terlampau sensitif dekat ghrelin. Untuk orang yang biasa, yang bukan obesity, dia boleh tahan ghrelin tu. Okay, tapi dua-dua hormon ni sebenarnya kita boleh asuh dia. Macam ghrelin ni, cara untuk mengasuhnya adalah dengan tidak menghiraukan dia dan you still okay. Maknanya you tahu you ada storage of energy lagi. Maknanya tak adalah you tak makan tu, you pengsan ke apa. Okay, kena faham lah. Sebab tu bila kita puasa, the first 5 days for example, akan jadi sangat sukar. Kan, untuk orang yang macam, ya Allah kan laparnya. Tapi by the end of puasa tu, bila you dah masuk hari ke-15, 16, hari lepas tu sampai hari ke-30 tu, tak lapar pun. Masa hari 1 Syawal, you tak rasa nak makan pun kan. Sebab ghrelin you dah lama tak keluar. Sebab you macam okay, dia tak keluar, dia okay. Okay, so bila you berpuasa, akan membantu regulatekan leptin dengan ghrelin ni. Okay, dua hormon. Satu hormon lapar, satu hormon kenyang. Okay. Okay, kemudian yang kedua. Yang ni tulis huruf besar sebab ini adalah langkah yang sangat penting. Okay, cut out refined carbs, sugar ni white sugar, junk and processed food, seed oil, microwave food. Maknanya anything makanan yang tak berkualiti tak boleh makan. You kena makan real food sahaja. Okay, kenapa? Sebab the reason orang makan adalah kerana sel dia starving. Sel dia nak something yang boleh satisfy keperluan sel itu. Okay, dengan nutrients yang berkualiti. Tapi bila seseorang tu ada addiction to food, apa yang dia makan? Dia tak makan benda yang berkualiti. Sebab tu dia boleh jadi addicted. Dia bermain juga dengan dia punya dopamine, dia punya reward center. Sebab dia makan low quality food. Sebab tu dia tengok orang-orang yang macam yang buat mukbang semua kan. Mukbang tu yang makan depan kamera tu. Diorang makan banyak gila tapi diorang still buat benda yang sama. Maknanya tak ada, tak boleh berhenti sebab dia punya sel tu masih starving. Dia nak makan lagi. Sel starving sebab tak dapat the nutrients. Okay, so tak ada cara lain. Kena tukar food. Kena cari nutrients dense food. Okay, apa yang nutrient dense food? Kan, apa yang nutrient dense food? Kena pilih lah. Kena pilih makanan berkualiti. So, memang mungkin harga dia mahal sikit lah. Kan? You nak cari grass fed butter lah, kan? Grass fed meat lah, lembu makan meat. Tapi, itulah harga sebuah kesihatan. Sebab mahal hari ini akan menyebabkan you senang pada hari tua nanti. Sebab yang murah hari ini
dia akan jadi mahal. Harga tu mahal pada masa dia kena dialisis, pada masa dia kena cucuk insulin. Okay, so dia punya it's either this or that. Sama ada you pilih nutrient dense food sekarang ataupun you pilih untuk uh, menanggung kesan dia di hari tua nanti. Ataupun tak payah tunggu tua, lagi few years kan. Kita tak nak lah benda tu. Okay, so pilih. Kualiti makanan adalah yang paling penting lah. Kat sini kan, no refined carb, sugar semua ni. Okay, microwave food, macam hari tu Dr. Razin cakap kan, masa dekat fat fasting tu, microwave food ni dia macam sebenarnya dah mati. Makanan tu macam tak hidup dah. So dia bila dia tak hidup, you makan dia apa dia bagi? Dia tak bagi anything. Malah dia memburukkan lagi kesihatan sel you. Okay? Tapi kalau makanan tu berkualiti, berhasiat, makanan tu hidup. Okay? Makanan tu hidup, dia ada good energy. So dia akan bagi good energy kepada kita punya sel. Kita pun akan produce good energy. Energy kita sentiasa tinggi, sentiasa bagus. Okay, faham kenapa food ni sangat-sangat penting untuk kita pilih. So, instead of pilih makanan macam ni, kita boleh pilih untuk makan dekat rumah. Contoh makan dekat rumah kan. Ataupun you cook like simple sebab makanan yang berkualiti ni dia tak perlu susah-susah sangat. Tak perlu susah-susah sangat masak tu. Grill macam tu dah cukup makan. Even nasi pun okay, it's a carbohydrate tapi dia bukan refined dan dia the least inflammatory food. So macam I belum carnivore lah, macam my friend Sarah dah pernah buat carnivore. So the reason kenapa I tak buat carnivore tu sebab sebab rasa macam nak makan nasi nak makan nasi. Tu kelemahan lah tu, kelemahan diri sendiri. Tapi you kena tahu banyak mana you nak makan. Kan? So makan sikit je lah, tak payahlah menambah-menambah. So jangan biasakan tambah tu sebab sebenarnya kita dah kenyang. Leptin dah keluar, berhenti. Okay? So, dalam food ni, okay, ada banyak hidden sugar. Ni I letak contoh-contoh nama sugar yang dimaskan yang kita tak perasan dia adalah sebenarnya sugar. Okay? Dia sebenarnya sugar tapi banyak tersembunyi. So kita ingatkan jajan yang pedas tu tak ada gula, tapi sebenarnya ada. Mungkin sebenarnya ada. Okay, so untuk sugar. So yang ni, kalau you nak rasa-rasa manis sikit lah dekat makanan you kan. So apa yang you boleh buat? Walaupun ni sebenarnya not necessary tau. Sebab sebenarnya macam kita melatih otak kita ni macam tak boleh survive kalau tak manis. But if you have to, rasa manis tu juga, okay? You boleh guna lah kantor ataupun monk fruit ni, yang ni buah dia. Tapi dia sebenarnya pun a little bit process sebab dia dah proses tu dia jadi macam nampak macam gula jugalah. Tapi dia dah kantor. So dia punya kesan terhadap insulin adalah sangat rendah. Stevia yang daun ni, okay, tapi stevia ni pun you kena berhati-hati sebab even lah kantor pun dia ada certain producer, dia orang akan masukkan synthetic artificial sweetener. Okay, so kena tengok betul-betul yang ramuan dia ini sahaja. Jangan yang ada stevia / benda-benda lain. Okay. Palm sugar ataupun gula karbon, yang ni daripada gula karbon ni pokok apa? Pokok kelapa kan? Palm sugar atau gula karbon. Gula kelapa ke benda macam tu ataupun honey. So bolehlah gula kelapa pun boleh. Tapi sebenarnya kalau kita dah ajar diri kita tak payah rasa manis, okey je. Teh tu adalah sangat sedap kalau tak ada sugar. Kan? Kat rumah I tak ada gula putih. Kat rumah I gunalah kantor ni sahaja. Dengan ni lah palm sugar, nisang, nisang orang Terengganu panggil nisang, okay? So buat substitute cepat-cepat, okay? Dia mahal sikit tapi dia sangat berbaloi sebab you tahu dia tak spike you punya sugar, dia tak spike dia punya insulin, okay? Okay, so bila cakap pasal makanan, apa relationship you kepada makanan? Okay, bila kita faham bahawa makanan adalah something kita perlukan untuk nourish our body, okay, untuk bagi hidup dekat sel-sel kita, okay, bagi energi, kita akan pilih makanan yang berhasiat, okay, berhasiat yang tinggi nutrien dia. Okay, tapi kalau kita rasa makanan tu sekadar untuk
menghilangkan rasa lapar, kita tak kisah makan apa-apa. Kan? So tak boleh lah. Okay, so kena tukar relationship kita kepada food. And then contohnya, kalau you dah terlebih makan, tak apalah. Kalau you dah terlebih makan kan, tak apalah. Anggaplah itu satu rezeki, okay, satu rezeki dan uh, itu satu latihan untuk you. Lepas ni, you kena aware masa makan. Sebab tu bila kita makan, kita kena practice mindful eating. Bila kita mindful while we are eating, kita tak suap lebih daripada yang kita perlukan. Mindful eating sambil makan tengok telefon tu tak mindful lah. Sambil makan tengok Netflix tak mindful lah. Okay, so bila you mindful, you are aware apa nutrien yang ada kat food tu, bila you sedar dia akan masuk dalam badan you dan memberi kehidupan kepada sel. Okay, so improve our relationship kepada food. Jangan takut dengan food. Food sangat penting untuk memberi nutrien kepada diri kita. Okay. Kemudian yang ketiga, movement. Memang tak boleh nak dinafikan, tak boleh macam, so kalau you dengar iklan kan, kurus tanpa bersenam, tak payah, okay, lari jauh-jauh daripada tu. Kurus tanpa bersenam tak boleh, okay, sebab kita bukan nak kurus tu je, kita nak sihat sekali bersama kurus tu. So movement yang paling senang, semua orang boleh buat, insyaAllah, okay, most of people boleh buat lah, adalah walking. Sebab walking ni adalah satu aktiviti yang merupakan satu great glucose disposal punya aktiviti. Okay, so macam kan selalunya kita dengar 10,000 sehari. Okay, but 10,000 sehari is actually satu level yang quite tinggi untuk orang kebanyakan nak bermula. Okay, so kadang bila dia target banyak 10,000 step sehari, dalam 1,000, dalam 2,000 je boleh. So bila 10,000 hari ni tak dapat, esok 10,000 tak dapat, lusa 10,000 tak dapat, apa jadi? Dia akan give up. Okay, so aim for 7,000. 7,000 ni disarankan oleh Dr. Casey Means. Okay, Dr. Casey Means ni adalah one of the doctors yang bercakap depan senator dekat US hari tu untuk question kenapa US government allow all the food companies, all the toxin producer untuk poison the food, especially dekat US lah. Okay, so dia ada produce satu buku yang ada resepi-resepi makanan yang bagus untuk badan kita, dan dia yang sarankan 7K ni sebab 7K ni adalah achievable for many people. Okay, so kalau you selama ni you nak aim 10,000 tak dapat, 10,000 tak dapat, aim for 7,000. Okay, 7,000 step. Okay, kemudian squatting every 45 minutes of being stationary. So contoh kalau you dah duduk kat meja ni kan, macam masa I nak buat this slide pun, I memang duduk je kat meja ni. Lepas tu macam kan, bila I letak tajuk movement, aku pun tak move lagi. So I duduk bangun every few minutes lah untuk bergerak. Okay, jangan duduk setempat saja. Okay, lepas tu yang walking ni, walking after meal akan membantu you punya insulin level juga. Sebab bila you walking lepas you makan, you push your body untuk ambil glucose tu, and maknanya masa tu insulin you pun you tengah paksa bekerja. Okay, so selepas makan, buat berjalan dalam 10-15 minit. Okay, so movement. Dan movement yang dilakukan dengan intention setiap hari adalah lebih bagus, okay, adalah lebih better effect dia daripada orang yang macam dia bersenam sekejap dalam satu hari, dia ada bersenam session yang khas, contohnya pagi, dia pagi bersenam, tapi lepas dia bersenam tu sepanjang hari tu dia duduk je baring. Dia baring je dekat Netflix, tengok TV dekat sofa. Okay, orang yang movement lagi banyak ni sebenarnya lagi bagus daripada orang yang memang ada khas senaman session tapi lepas tu dia tak aktif. Okay, so this is better. So macam kalau you tengok Blue Zone punya documentary kan, okay, Blue Zone tu adalah sedikit-sedikit propaganda untuk makan plant-based punya barang tu, tapi the key thing adalah semua kawasan tu menjadi blue zone, which is kawasan yang penuh dengan centenarian, orang-orang yang berumur 100 tahun ke atas, adalah sebab diorang memang move a lot. Okay, macam dekat Okinawa tu macam pakcik-pakcik tua dah tua sangat-sangat dah. Tapi diorang boleh bangun daripada duduk bersila, boleh bangun, lepas tu boleh mencangkung, dan sangat macam effortless, macam sebab dia dah buat benda tu hari-hari.
Lepas tu yang satu dekat mana tak silap dekat I think is it Italy. Memang kawasan kat situ memang berbukit. So orang-orang tua ni memang diorang sebenarnya sangat santai kehidupan diorang, tapi sebab rumah diorang kat bukit, so diorang kena bergerak berjalan kaki menaiki bukit setiap hari untuk dia nak lepak dengan kawan-kawan dia kat kedai kopi tu. Okay, so movement adalah satu rahsia anti-aging yang sangat mudah. Dan sebenarnya dia tak rahsia pun, tapi dia jadi macam rahsia sebab orang tak tahu benda ni membantu bukan untuk kurus dia tapi untuk anti-aging. I nak minta excuse nak minum air kejap So movement sebab apa dia akan improve insulin sensitivity. Okay? Okay. Kemudian bila you makan, I cakap tadi, kita kena pilih makanan yang berkualiti kan. So prioritize protein, okay, protein dengan healthy fats. Okay, sebab kenapa? Protein dengan healthy fat ni, dia punya satiety score, satiety level dia mengenyangkan kita tu adalah lebih tinggi. Dia highly nutritious and fulfilling. Dan walaupun insulin sebenarnya boleh elevated juga kalau kita terlebih makan protein. Tetapi disebabkan protein ni sangat mengenyangkan adalah susah untuk kita overeat dia. Kan? So yang ni recommended value 0.8 gram protein ataupun per kg body weight. Tapi kadang-kadang susahlah kita nak ukur. Betul tak? So bak kata Dr. Irfan dekat Dr. Azin, you makan sampai you kenyang. Dan bila you makan protein, dia punya ukuran tu bila you nak kena berhenti apabila you rasa kenyang makan protein tu. Dan bila kita makan steak for example, memang cepat kenyang. Kita makan daging tu je akan kenyang. And so pilih daging yang grass fed kalau boleh. Dan juga yang bukan yang proses tau, yang bukan yang dah dijadikan apa yang dijadikan apa salami ke bukan dia kena pilih fresh meat. So healthy fat macam contoh macam olive oil, butter ni pun pilih yang grass fed, coconut oil, okay? So dulu ada satu masa yang low fat food sangat popular. Kerana orang menyangkakan bila kita makan fat, kita akan jadi fat. Which is wrong. Dan sebenarnya tak. Healthy fat tu lah yang bagusnya untuk badan. Sebab tu bila buat fat fasting, you makan fat sahaja. Tapi you punyalah kenyang. Kadang rasa macam tak nak makan lah. Yang dia sebenarnya kena makan 2 kali kan. 2 kali. Tapi sebab macam kenyang, macam ya muak lah kan. Tak nak makan yang lagi sekali tu. Tapi sebab syarat dia adalah kena makan 2 kali minimum. Kalau tidak 3 kali. So you kena makan juga. Sebab healthy fat dia memang mengenyangkan. Dan dia bagi tenaga yang bagus pada badan kita. Okay? So bila kita kenyang lebih lama, lepas tu lemak ni bila dia banyak, insulin kita lemak ingat tak tadi yang dalam gambar carta tu kan? Bila kita makan lemak, insulin sikit je. Insulin sikit je. So kita makan lemak untuk bakar lemak. Dan you tak perlu risau dengan lemak yang ada dekat protein. So hari tu I dengar satu sharing tu, makan je lemak yang dekat protein tu. So dia go together. Don't be afraid of it. Okay? Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, tak ada soalan. Alright. Okay. So benefit of protein for weight loss. Okay. Better appetite control. Sebab you takkan makan terlebih sebab memang kenyang. Okay. Metabolic boost. Dia burns more calories dah ni. Okay. Kemudian reduce food craving. Sebab bila you dah kenyang, makanan you tu sangat fulfilling dan sangat nutritious, sel you dapat all the nutrition. Okay, so you tak ada nak craving lah. Lepas tu tak ada nak makan apa dessert ke apa, tak ada. Sebab dia akan rasa kenyang dan fulfill. Improve body composition which makan protein akan membantu kita membina muscle dengan lebih baik. Okay. Nak ada muscle kena makan protein. Kemudian reduce energy intake. So maknanya tak payah makan banyak pun tapi cukup energy tu. Okay. Lepas tu time of eating. Dah pukul 10. Okay, I akan cepat sikit. Okay, so time of eating. Okay, jangan makan
dia nak dekat tidur. Okay, so you either makan masa untuk makan malam, you follow macam waktu kita buka puasa. Okay, so makan sama ada you makan sarapan dengan dinner ataupun dinner sahaja. So boleh buat konsep OMAD ataupun 2MAD. Apa 2MAD? 2 kali kan. Meal a day, 1 meal a day or 2 meal a day. So breakfast dengan dinner sebab ikut konsep puasa, kita ada sahur dengan buka puasa, ataupun sahur tu minum air saja kan. Sahur tu minum air saja, kiranya macam tak sahur lah. So buka puasa. So sekali. Okay, so sama ada OMAD ataupun 2MAD, 2 meal a day. Okay, so jangan makan dengan midnight sebab masa tu kita punya melatonin nak kena bekerja untuk bagi kita tidur. So makan masa buka puasa adalah masa yang terbaik sebab body kita akan ada ample time untuk proses all the sugar yang kita makan tadi tu. All the makanan yang kita makan tadi tu lah. Maknanya proses digestion tu dia macam just nice sebelum kita tidur. So pilihlah waktu maghrib tu kira sangat cantik untuk you makan dinner. So you tak lapar sampai nak tidur tu, you tak lapar yang menyebabkan ada orang nak sapa pula ke kan. Dan dia cukup untuk satu hari tu. Okay? Okay, and then chew your food properly. Chew your food properly. Kenapa? Sebab bila kita tak chew our food properly, kita akan makan dengan pantasnya. Bila kita makan dengan pantasnya, kita akan makan banyak. Okay? Sebab lagi satu, sebab bila kita kunyah makanan kita, ada enzim dalam mulut ni akan membantu breaking down the food. Maknanya bila enzim tu breaking down the food, kita dapat nutrien dengan bagus juga, kita akan feed the cell, kita akan feed the mitochondria. Okay. Kemudian weight training, yang ni adalah benda yang sangat membantu insulin resistant juga. Okay, kenapa? Sebab dia akan tolong increase mitochondrial density. Okay, bila kita buat weight training, kita akan push every cell of the body untuk function, untuk buat kerja dia. Okay, so weight training dengan heat training sangat-sangat membantu our mitochondrial health, dan heat training you akan boleh banyakkan mitochondria tu. Okay, so more mitochondria, sel kita lagi sihat, lagi cantik, insulin sensitivity pun akan bertambah. Okay, increase fat metabolism juga, so body boleh metabolize fat dengan bagus. Alright. 8, quality sleep. Okay, sebab tadi ayah ada cakap bila kita tak tidur, kita punya kortisol pun naik semua kan. Lepas tu melatonin pun kacau. So bila kita quality sleep, masa kita sleep itulah our cells are renewed. Okay, kesihatan sel kita, sebab kita nak the mitochondria of our cell tu sihat, betul? So quality sleep adalah sangat penting sebab masa itulah badan kita tengah repair all the cell. So, sleep according to melatonin release, maknanya melatonin ni by petang tu dah keluar. So, dia akan peak dalam pukul 10, 10.30 tu. So, masa tu kena tidur lah sebenarnya. Okey, sikit lagi. So, kita pun tak nak kacau melatonin tu. Kejap lagi I cuba habiskan dengan secepat mungkin. Okay, sleep early and wake up early. Lepas tu, sleep quality akan prevent cortisol. So, bila kita tidur juga, okay, kita akan menghasilkan human growth hormone. Growth hormone ni adalah hormon awet muda. So siapa nak awet muda, tidur awal. Kita kena tidur awal, okay? Selain daripada itu, growth hormone ni akan membantu muscle formation juga. So bila kita banyak muscle, kita punya glucose disposal tu adalah lebih mudah, lebih bagus. Sebab muscle akan take up the glucose tu dengan lebih banyak lah. Okay? So ni bagi contoh lah apa you nak pakai untuk tidur, White Heaven, Lavender, tidur lainnya. Okay? Kemudian stres sebab kortisol. Okay, sunning. Okay, sunning ni satu step yang saya sangat suka sebab apa yang sunning buat adalah dia akan charge the mitochondria. Okay, our cells need cahaya matahari. Okay, dia akan increase ATP production. ATP ni tadi yang energy currency of the cell, the mitochondria yang hasilkan. Okay, kemudian cellular respiration. Sel-sel kita akan bernafas dengan lebih baik. Boost vitamin D, reduce inflammation. Okay, sebab kenapa sel tak sihat tadi? Sebab inflammation, and circadian rhythm kita akan bertambah baik. So tak adalah kita ni nak terjaga waktu tengah-tengah malam, kita akan tidur. Sebab kita akan follow our melatonin dengan cortisol punya cycle. Okay. Kemudian
low toxin. Yang ni kita ingatkan benda-benda pasal insulin ni berkaitan makan je kan? But no. High toxin akan affect the mitochondria, akan affect the cell. So bila kita low toxin, kita akan promote hormonal balance termasuk cortisol. Sebab cortisol akan impact insulin juga. Kemudian fat storage pun akan affected. Okay, I go on the surface lah dekat bab sini, tapi I tahu you faham kenapa kita kena buat benda tu, kenapa kita kena low toxin. Okay, bila kita low toxin maknanya inflammation pun akan berkurang and support insulin sensitivity. Okay, so apa yang living punya produk dengan essential oil boleh tolong untuk improve our insulin sensitivity ni, supaya kita tak ada skin tag, supaya kita tak ada pigmentation tadi tu kan, supaya belly kita ni boleh mengecut sikit. Okay, so I tunjukkan apa yang I tengok, apakah barang-barang yang living, essential oil daripada yang living dan produk yang living yang akan membantu hyperinsulinemia tadi dengan mitochondrial dysfunction. Okay, so maknanya itu tadi dia punya root cause. So kita akan cari items apa, oil apa, produk apa yang boleh cater for that. Okay, so when I study this item, this is like macam selection yang you boleh pilih untuk membantu mitochondrial function you berfungsi dengan baik, sel-sel you menjadi sihat dan hyperinsulinemia tu tak terjadi. Okay, so yang pertama, siapa nak teka item yang pertama sekali? Siapa nak teka? Siapa nak teka? Cuba teka sikit apa yang pertama. Pertama. Pandailah. Pandai. Hampa semua memang pandai. The star of the star. Our favourite, our love kan. Tentaran, Ningxia. Okay, kenapa Ningxia? Kenapa Ningxia agak-agaknya? Ningxia ni lah, tak tahu nak cakap lah. Kan? Tak tahu nak cakap lah. Punya best lah Ningxia ni. Kan? Yang pertama sebab dia rich in antioxidant. Okay, kenapa? Kenapa kita perlukan antioxidant ni? Sebab kita nak reduce oxidative stress ataupun oxidative stress ni lah yang sebabkan inflammation semua tu, especially dekat pancreas tu yang mengeluarkan insulin tu. Kita nak pancreas tu sihat walafiat. Okay, so kita bagi dia antioxidant. Okay, kemudian dia ada anti-inflammatory properties sebab dia bila ada inflammation, dia akan buat insulin signaling tu ni lah. Insulin tu sel tak perasan lah, sel tak boleh terima insulin tu kan. So bila wolfberry ni dia ada anti-inflammatory properties. So sel kita yang inflame tadi, kalau kita bekalkan dia dengan Ningxia ni, dengan wolfberry yang ada dalam Ningxia, dia akan memulihkan inflammation yang ada kat sel tu. Okay, so bila sel kita efektif, dia dah tak inflame, dia boleh terima blood sugar tu and boleh proses jadi energy dengan bagus. Okay, and then dia support healthy blood sugar level because of the insulin activity tadi, dengan dia punya GI level pun sangat rendah, 15. So dia bukanlah makanan yang menaikkan sugar you. Dia tak menyebabkan spike in your blood sugar. So kalau ada orang tanya kan, kalau orang kencing manis boleh ke makan Ningxia? Dia kan jus buah. Tapi dia bukan jus buah yang dekat supermarket tu. Okay? Dia adalah puree. Wolfberry tu dia pureekan. Okay, dan wolfberry ni memang rendah sangat dia punya GI, 15 macam tu, dan dia tak menyumbang langsung kepada spike in blood sugar. Of course insulin akan keluar sikit sebab dia adalah natural sugar, dia tak ada added sugar. Maknanya tak ada, yang living tak ada tambah apa-apa je added sugar kat situ nak bagi dia sedap. Dia ada stevia saja dan stevia tu pun yang asli punya. Okay, so dia tak akan kacau blood sugar level, dia tak akan kacau insulin. Dan sebab property of wolfberry tu sendiri yang menyembuhkan sel-sel dalam badan kita. Okay, so you nak improve your insulin sensitivity, tak lain dan tak bukan kena minum Ningxia. Okay, Ningxia juga improve liver health sebab dia membantu detoxification process. You have to have a lot of antioxidant untuk liver detox berlaku dengan baik. Dan kemudian memang proven
dia boost energy level, okay? Sebab dia bagi sel kita makanan yang baik, yang berkhasiat, enhance fat metabolism dengan wolfberry tu akan balance the pancreas. Okay, so Ningxia wajib nombor 1. Okay, Ningxia red. Siapa belum minum Ningxia lagi? Kena Ningxia, okay? Alright, yang kedua, siapa nak teka? Siapa nak teka? Siapa nak teka apakah dia item atau oil daripada yang living ni yang improve hyperinsulinemia dengan improve cell function, mitochondria function. Siapa nak teka? Okoti, Okoti. Sebenarnya nak sebut dia apa? Okoti ke Okotia? Ke is it Okoti? Okoti kan? Okay, so kita tengok apa pilihan I. Ini adalah pilihan I, okay? Selepas I mengkaji-mengkaji, okay. It is like, dia adalah satu khazanah yang sangat-sangat berharga yang kita ada, kan? Sangat rugi kalau kita tak guna. Actually, if you tak ada insulin resistance pun, you kena ambil black seed oil. Okay? Dan black seed oil, kenapa dia sangat bagus ni untuk improve insulin sensitivity ni? Okay? Sebab dia ada satu konstituen yang bernama thymokinone yang membantu blood sugar level dan anti-inflammatory effect. Okay? So dia membaikkan sampai ke cellular level. Dan dia membantu creation of new mitochondria and improve lipid profile and reduce fat accumulation. Siapa yang belum minum lagi? Belum minum lagi black seed oil ni? Takut nak cakap kan? Siapa yang belum minum? Dia kena minum. Kalau you nak dapat this effect, kena minum. Bukan yang you buat dekat glow serum sapu kat muka tu. Bukan yang you guna untuk dilute tu. Tak. Yang ni kena minum lah. Biar dia masuk dekat you punya gastrointestinal tract, dalam saluran digestion, dia pergi dekat you punya perut melalui proses digestion, so badan nampak kan, so pancreas nampak, dia membantu, okay. So kena makan lah kalau you nak effect yang kita nak tu. Bila nak makan, okay, I makan, this is my way lah, I tak tahu cara lain, tapi I akan makan 1 sudu setiap pagi. Ataupun you boleh makan 1 sudu setiap malam. 1 sudu setiap, sebab I puasa. Pagi-pagi I jarang sangat breakfast. So pagi I akan makan black seed oil, olive oil, kemudian bloom collagen. Tapi bloom collagen tu dah kira buka puasa lah. Bloom collagen tu I pun akan lambat sikit. Tapi black seed oil dengan olive oil pagi. Makan pagi. Ataupun you makan sebelum tidur, masa you dah settle, you punya semua dinner tu dah settle, you dah bertenang sikit, you boleh makan sebelum tidur. Dulu I makan masa zaman muda, I memang minum dari zaman muda, dari zaman anak dara. So sebelum tidur, I makan. Tapi sekarang I tukar pagi. Sebab malam I ada banyak suplemen lain nak kena makan. Kan? Suplemen lain nak kena makan, so I tukar kepada pagi. Sebab dia pun membantu energi jugalah. Okay. Kalau masuk kapsul macam sikit sangat lah. Sikit sangat. Berapa kapsul you nak makan tu? Berapa kapsul you nak makan? Macam banyak. So, I prefer ambil sudu, letak dalam sudu, selawat sebab dia sunnah. Kan? So, selawat, niat dan sunnah, dapat pahala. Okay? BSO ni rasa macam panas-panas kan? Tak adalah panas sangat. Okay, I pernah makan BSO yang apa? Yang ada seredak-seredak hitam tu kan. Yang tu memang tak sedap lah. You memang akan tersedak lah. Tapi dengan yang ni, very mild. Very mild, okay? So, tadi Ningxia and black seed oil. Kena makan. Okay, ketiga. Siapa nak teka? Apakah? Okay. Okay, Okoti. Okoti ni. Mengapa Okoti ni bagus Mengapa agaknya? Okay. Okay, berdasarkan EODR, dia akan lower insulin needs for diabetics / dalam kes kita cerita ni insulin resistant lah, okay, and reduce blood sugar fluctuation. Sebab dia ada satu konstituen dalam kategori cinnamaldehyde. Dia akan influence enzim involved in glucose metabolism, menyebabkan cells more responsive to
insulin. Okay, OCT. So yang ni drop dekat bawah lidah. Okay, drop kat bawah lidah. I tak tahu ada orang mungkin masuk dalam kapsul ke kan. Tapi kalau I makan bawah lidah lah. Sebab dia terus masuk darah semua. Okay. So OCT. Dan OCT ni dia juga membuatkan you tak adalah berselera sangat nak makan. Dia macam bukan dia buat you hilang selera. Tapi dia tak buatkan nafsu makan you tu membuak-buak. You macam sedar je. Sedar diri je. Bila you ambil OCT. Okay. So dah 3. Siapa nak teka apa yang seterusnya? Apa yang seterusnya untuk you improve insulin sensitivity? Drop bila? Okay, you boleh drop memang sebagai you punya rutin. Kalau you memang ada insulin resistant ataupun diabetes. Atau you tak ada insulin resistant. It's just that hari tu you terlebih makan. You drop bawah OCT, bawah lidah. Itu apa yang I buat lah. Kalau I rasa I naughty sangat, I akan drop bawah lidah. Okay, apakah yang seterusnya? OCT. Dah tahu, OCT ni stock up lah sikit. Stock up lah sikit lepas ni. Okay, penting ni. Okay, kemudian, okay, sulfazyme. Macam sulfazyme? Kenapa sulfazyme? Okay, sulfazyme apa dia punya ramuan utama adalah methylsulfonimate. Dia akan, okay, the MSM tu, sulfur tu kan, dia akan reduce inflammation. Memang sulfazyme, bab inflammation nombor 1. So, inflammation tu kat mana? Up to the cellular level. Okay, dan dia akan support insulin sensitivity by inhibiting cytokines and other inflammatory marker. Cytokine ni inflammatory marker tau. Maknanya kalau kita check badan ada inflammatory ke tak, kalau cytokines ni activated ataupun tinggi, maknanya you ada inflammatory marker. Dan dia bila dia reduce inflammation dan dia adalah dia membantu building block of the cell, maknanya dia akan membantu juga insulin receptor dekat sel tu. Okay, dia akan provide healthy insulin receptor. Dia tolong membentuk healthy insulin receptor. Okay, kemudian protects mitochondria yang dalam sel kita daripada oxidative damage, membantu detoxification juga dan cellular health. Kenapa? Sebab dia kita perlukan sulfur dekat phase 2 liver detox. Okay, so kita perlukan sulfur yang daripada sulfazyme ni. Okay, kemudian dia akan improve glucose metabolism and reduce fat accumulation. So nak turun berat, nak reduce insulin resistant, kena ambil sulfazyme. Tak ada, ni sangat penting lah sebab dia berkaitan dengan liver juga dan dia ada building block for your cell. Maknanya dia membantu building the healthy and new cell. So kalau you tak ada MSM tu nanti macam macam mana sel tu nak terbentuk? Sel tu nak terbentuk dia perlukan bahan mentah kan. So you kena bagi sulfur MSM tu dekat dia. So I mesti lepas breakfast ke atau sebelum makan? Okay, I think it really depends on the people. Cuba tengok botol. Okay, I ada benda-benda ni kat sini. Dia kata once daily before or after. Before after meal tau. 1 hour before or after meal. So macam I makan after. Sebab I sebenarnya tak suka makan pil. I tak suka kapsul. I suka benda yang cair-cair je. Dan sebab tu I boleh makan minyak-minyak tu. Tapi kalau kapsul ni macam bercinta sikit. Tapi dengan yang living ni lah, I berkorban lah. I punya tak suka tu, makan juga kapsul. Okay, so you boleh makan ikut kesesuaian you. Macam I tak boleh makan kapsul masa perut kosong. I rasa nak termuntah. So depends. Depends dekat you. You kena check dulu. PCOS boleh makan semua, tak ada masalah, lagi bagus. PCOS memang adalah direct result of insulin resistant. So kena makan ni semualah. Okay. Kemudian ada lagi satu, sebenarnya I nak bagi sikit je kan, tapi sebenarnya banyak dia produk yang living yang boleh membantu. So siapa nak teka last kali item yang I nak recommend? Siapa nak teka? Last kali. Cepat. Dah pukul 10.26. Nanti melatonin dah peak dah. Grapefruit, lemon. Okay, salah. Tadi ada dah tahu orang dah teka. Sweet shake. Nampak I tak promote pun sweet shake kan. Sebab tak I suruh you makan real food. I suruh you makan real food, okay? Sebab kita tadi, fokus kita nak untuk dua tu. Nak cater hyperinsulinemia dengan
improve mitochondrial function, kan? Supaya kita tak insulin resistant lagi dah. Frankincense mana? Deep Spectra Frankincense. Kenapa Deep Spectra? Sebab dia kan paling baru sekali keluar, kan? Dan dalam dia ada boswellic acid, and boswellic acid ni memang promotes mitochondrial biogenesis, iaitu dia enhance mitochondrial function, production, dan improve cellular energy metabolism, reduce blood lipids and stabilize blood sugar level. So ini apa yang boswellic acid buat tau. Dan boswellic acid kan ada banyak dekat dalam Deep Spectra Frankincense ni. Okay, so I pun ini adalah something yang best ni untuk insulin resistance kan, sebab masa Deep Spectra ni keluar, I duk fikirlah benda-benda lain. Bab-bab yang ada apa unwanted growth, bab-bab kulit cantik, semua tu kan. Lepas tu bila I tengok apa lagi boswellic acid boleh buat, memang kena sangat dengan insulin resistance. Alright? Okay, so itu dia my recommendation in terms of yang living product. And dengan yang living, dengan essential oil, you tak perlu risau masalah sintetik ke apa. Tak ada yang sintetik, semua natural, semua melebihi standard lah, melebihi standard out there. Okay, so siapa insulin resistant, siapa nak kuih, kenalah tukar. Okay, okay, kemudian okay, ingest, betul. Sebenarnya I takut nak sebut benda-benda tu sebab sebenarnya dia tak berapa comply kan. Tapi kalau tanya I, kalau you sapu kat kulit je kan macam lambat lah. Macam kita nak dia pergi dekat kita punya sel. So, okay. Tak boleh sebut banyak-banyak sangat. So, I nak tunjuk some experiences. Tapi tak banyak, ada 2 je kan. So, yang ni adalah digunakan Okoti dengan Ningxia. So, apa ni? Tak perlu ambil ubat kencing manis lagi. Okay. Tanya ayat dia. Lepas tu yang ni, our friend sendiri, Kak Mala. Mak Kak Mala ni tak payah makan ubat kencing manis anymore. After dia amalkan Ningxia sahaja. So, ni je dia dengan mak dia. Hari ni appointment doktor dan confirm mak dah bebas diabetes setahun. Alhamdulillah. Okay. Masa ni, Mak Kak Mala minum Ningxia. Okay, so Ningxia sahaja pun dah cukup bagus kan. So kalau you tambah dengan black seed oil, you tambah dengan Okoti untuk bantu you control, you cantikkan lagi sel-sel you dengan Deep Spectra Frankincense. Okay, so insyaAllah masalah insulin resistant tu boleh diatasi. Okay, so ni cerita yang sama, rentetan daripada story Kak Mala ni. So ada yang tanya stop ubat ke? Ubat tak stop, tapi seiring, tapi lepas tu doktor stopkan ubat. Lepas diabetes, Kak Mala punya mak ni dah tak ada diabetes dah. Okay, dah okay. Dia punya HbA1c okay, blood sugar okay. So, dah boleh stop ubat. Amazing kan? Kan orang cakap diabetes tak boleh stop makan ubat, kena makan ubat forever kan? Sebenarnya semua penyakit boleh reverse. Kalau kita buat step yang betul, kita guna cara yang betul. Okay, so make it enjoyable, then it will be sustainable. So, if you want to make changes for your health untuk improve your insulin sensitivity, untuk hilangkan insulin resistant daripada diri you, make the process enjoyable supaya benda tu lebih sustainable. So tak perlulah nak diet bagai nak rak tapi you tak tahu why you are doing it. So now you have the ilmu macam mana you nak atasi benda tu dengan memahami apa hormon yang terlibat, apa proses badan you yang terlibat. Okay, so I hope everyone dapat sesuatu pada hari ini yang membantu sama ada diri sendiri ataupun ahli keluarga you ataupun kawan-kawan. So you boleh sebarkan apa yang you dah belajar ni supaya more people dapat benefit. Okay, so ada soalan tak? Lemon atau grapefruit membantu tak dalam insulin resistant? Lemon tu dia macam membantu liver detox lah. Grapefruit pun dia sebenarnya macam ni. Apa yang I pilih ni, okay, apa yang I pilih ni, bila I tengok dia punya kesan kepada sel, dan tak bermakna EO lain yang I tak pilih tu tak bagus. Tak. Sebab I have to make some recommendation lah. I tak boleh lah letak semua sekali. Kan? So, I nak bagi recommendation tu fokus. Apa yang you boleh fokus. Tapi, kalau you tengok resepi kurus tu, dia guna grapefruit, lemon peppermint kan. So, you are open to use
ada all juga yang you dah ada, but my recommendation ni adalah berdasarkan kebolehan dos essential oil dengan yang living product untuk improve mitochondrial function dengan uh, mengelakkan hyperinsulinemia based on the root causes. Okay, but yang lain-lain tu you nak tak nak bagi kuat makan sangat, you nak pakai grapefruit boleh, memang betul, memang boleh. Okay, so jangan takut nak mencuba. InsyaAllah dengan essential oil ni, you takkan salah. Sebab kalau you rasa benda tu tak membantu kan, you rasa macam aku pakai ni contoh, tak baik-baik pun batuk ni. Tapi you rasa batuk tu tak baik, tapi oil tu tengah buat kerja dekat tempat lain yang lebih memerlukan. Once dia masuk badan you, it will go to the places yang requires dia lebih. Tentu. So, you takkan pernah rugi guna essential oil asalkan you guna. Kalau you biar dia dalam botol, rugilah, kat situ rugi dia. Tapi kalau guna, kena kat badan, takkan rugi. Whatever it is, it will do something yang beneficial to your body. Okay? So, itulah kelebihan kita pakai essential oil. Alright. Okay, so itu saja yang I nak sampaikan. So, semoga you lebih faham apa itu insulin resistant. So, lepas ni dah boleh improve, tak ada lagi skin tight, tak ada lagi pigmentation, tak ada lagi love handles, kan, sebab kita dah tahu macam mana kita nak atasi. Okay? Jangan bagi kita punya insulin tu naughty. Itu dia punya key dia. Jangan bagi insulin tu naughty. Alright? Okay, so semua yang baik tu datang daripada Allah. Yang lemah tu datang daripada kelemahan I sendiri. Sorry kalau ada benda yang I tak boleh nak explain lebih. Sebab something tu dia macam more technical. Lepas tu time. Ada tekangan time. Okay? So semoga bermanfaat. I rasa I tutup dululah. Ada soalan lagi. Okay? So thank you Sarah dengan siapa Mazifah tadi yang nampak. Siapa lagi yang tolong-tolong jawabkan soalan? Okay? Thank you so much. Jom kita tutup majlis ilmu ni dengan tasbih kifarah. Supaya kalau ada any dosa yang terjadi, Allah ampunkan dan dapat sedikit barakah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin ya rabbal alamin. So thank you everyone. Selamat malam. Jom kita tidur. Dato' Lin dah pick dah tu. So thank you. Assalamualaikum. My pleasure, my pleasure. Thank you Yusniza for attending.